Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung mengenai dengan solat safar ketika mana bermusafir. Kita telah bincangkan sebelum ini mengenai syarat-syarat jamak taqdim, jamak ta'khir. Dan sekarang, dan pada minggu yang lalu kita telah bincangkan antara 11 syarat untuk kita melaksanakan jamak dan juga qasar. Cuma tak sempat habis pada minggu yang lalu. Kita lihat seseorang yang bermusafir, yang maksiat dalam bermusafir, dalam bahasa Arab dipanggil asin bis safar. Orang yang safarnya bertujuan maksiat, maka tak dibenarkan untuk melaksanakan solat jamak ataupun qasar. Dia berbeza asin fis safar, orang yang mana melakukan maksiat di dalam safar. Contoh, dalam perjalanan tu dia minum arak, dalam perjalanan tu dia melakukan perkara maksiat, itu dibenarkan jamak dan juga qasar kerana maksiat tersebut berlaku di dalam safar. Berbeza seseorang yang maksiatnya bertujuan safarnya bertujuan maksiat. Safarnya itu tujuan matlamatnya untuk melakukan maksiat, itu tidak dibenarkan. Segala rukhsah kelonggaran dalam agama tidak dibenarkan kepada orang yang bertujuan safar musafir itu adalah kerana maksiat. Contohnya seseorang isteri yang lari daripada suami dia, dia bergaduh dengan suami dia lari. Seseorang isteri yang lari daripada rumahnya, rumah suami dia, lari ke mana? Walaupun ke rumah ibunya, ayahnya sendiri. Perjalanan tersebut perjalanan yang haram, kerana perjalanan tersebut tanpa izin daripada suami. Bila perjalanan yang haram, segala kelonggaran dalam agama ketika bermusafir, termasuklah jamak dan juga qasar yang diberi kelonggaran, orang yang bermusafir tidak dibenarkan kerana safarnya maksiat. Sebab apa safar maksiat? Kerana keluar daripada rumah dalam perjalanan, walaupun ke rumah ibu dan ayah, perjalanan dia itu adalah perjalanan yang maksiat. Kemudian kita lihat syarat bagaimana seseorang yang mana dia memang bertujuan adalah tujuan maksiat, tetapi dalam perjalanan tiba-tiba dia bertaubat dan betulkan niatnya kembali. Niat dia suci, bukan maksiat lagi, asalnya niat nak merompak, tiba-tiba batalkan niat di tengah perjalanan. Adakah dibenarkan jamak dan juga qasar? Di mana tempat yang dia batalkan niat untuk melakukan maksiat, niatnya untuk merompak. Selalu orang merompak, dia tak merompak kawasan dia. Orang KL akan merompak di negeri luar, Johor, Melaka. Yang merompak di Kuala Lumpur orang luar. Tujuan dia adalah untuk merompak. Tiba-tiba dalam perjalanan pergi nak merompak tu, di tengah-tengah perjalanan dia batalkan niat, tak nak merompak. Maka adakah dibenarkan jamak dan juga qasar? Di mana tempat yang dia batalkan niat itu, itulah bermulanya perjalanan yang baru. Sampailah dua marhalah. Kalau daripada tempat dia bertaubat sampai ke destinasi, dua marhalah, itu dibenarkan jamak dan juga qasar. Tapi kalau tinggal 20 km lagi nak sampai tempat yang dia nak lakukan maksiat, nak merompak, nak menyambut dan sebagainya, maka tidak dibenarkan untuk dijamak dan juga qasar. Kemudian antara yang syarat untuk jamak dan juga qasar, syaratnya adalah mengetahui tentang keharusan qasar ataupun jamak. Seseorang yang rasa was-was
sampai ke tidak dua marhalah? Boleh ke tidak jamak dan juga qasar? Untuk orang yang berasa was-was tak yakin, maka tidak dibenarkan untuk dia melakukan qasar dan juga jamak, kerana tak sah sembahyang dia dalam keadaan dia tak yakin. Pastikan perjalanan tersebut perjalanan yang dia yakin dibenarkan jamak dan juga qasar, barulah dia lakukan jamak dan juga qasar. Kemudian niat qasar yang kita bincang sebelum ini adalah ketika takbiratul ihram. Kalau seseorang itu lupa untuk niat qasar, dia cadang nak sembahyang zuhur 2 rakaat, saja aku solat zuhur 2 rakaat ataupun qasar kerana Allah Taala, tapi dalam niat itu dalam niat saja aku solat fardu zuhur kerana Allah Taala, tak niat berapa rakaat. Bila tak niat berapa rakaat, makna dia tak niat qasar dalam takbiratul ihram. Bila tak niat qasar, qasar ni makna pendek, dia niat 2 rakaat. Niat qasar boleh, niat 2 rakaat boleh, sama. Qasar tu maknanya 2 rakaat. Bila mana seseorang itu dia niat saja aku solat zuhur kerana Allah Taala, ataupun saja aku solat zuhur jamak dengan asar kerana Allah Taala, dia tak niat pun qasar, tak niat pun 2 rakaat, maka sembahyang dia sah, tapi dia kena buat 4 rakaat. Dia kena buat 4 rakaat kerana kita bagi tahu sebelum ini, qasar ini jamaknya, qasar ini niatnya adalah hanya pada takbiratul ihram sahaja. Dia tak boleh sebelum takbiratul ihram, dia tak boleh ketika sembahyang, dia tak boleh selepas daripada sembahyang. Hanya tempat untuk niat qasar 2 rakaat ini hanya pada takbiratul ihram, samalah seperti niat sembahyang. Niat sembahyang dalam mazhab Syafi'i kita, apa-apa niat sembahyang, tak kira sembahyang fardu ataupun sunat, tempatnya ketika takbiratul ihram, ketika bermula daripada Allah dan berakhir dengan Ra akbar. Di situlah tempat niat sembahyang. Begitu juga qasar, tempat niatnya adalah daripada ketika takbiratul ihram. Kalau tak terlepas, maka kena sempurnakan sembahyang 4 rakaat. Berbeza dengan jamak. Kita dah bincang panjang lebar sebelum ini. Jamak taqdim, waktu niatnya bukan niat sembahyang, niat jamak taqdim zuhur dan asar dalam waktu zuhur, itu adalah dalam solat yang pertama. Yang terbaik, yang afdal adalah ketika takbiratul ihram. Tapi kalau selepas tu pun boleh, ketika beri salam pun boleh. Yang penting sebelum selesai pada solat yang pertama. Itu adalah jamak taqdim. Jamak takhir yang kita bincang sebelum ni, waktu yang pertama. Niat lintaskan hati nak buat jamak takhir. Kemudian yang terakhir adalah seseorang yang mana ketika mana sembahyang jamak dan juga sembahyang qasar ini, tuan-tuan yang bermusafir nak sembahyang qasar tidak boleh mengikut orang yang muqim. Orang yang muqim ni adalah orang yang sembahyang 4 rakaat. Sebab muqim dia mustahil dia sembahyang 2 rakaat. Mana ada muqim sembahyang 2 rakaat? Orang yang bermuqim ataupun bermustautin, dia akan sembahyang 4 rakaat. Kalau tuan-tuan berhenti di R&R, nampak yang pakai baju itu adalah baju staf di situ, ataupun baju pekerja yang kerja di kedai-kedai yang berhampiran dengan R&R tu, dalam R&R tu, maka sudah pasti dia bukan orang musafir. Bila dia bukan orang musafir, tuan-tuan tak boleh ikut dia. Boleh ikut, tapi kena niat 4 rakaat. Kalau tuan-tuan nak qasar juga tak boleh ikut. Berbeza dengan orang yang mana memang ada ciri-ciri orang bermusafir. Nampak dia bukan orang sini ni, nampak bawa anak semua, makna perjalanan jauh dia, berhenti di R&R, maka bila kita sembahyang ikut dia, tak tahu 2 rakaat ke 4 rakaat, maka ta'liqkan, letakkan syarat dalam niat kita, saja aku sembahyang fardu zuhur, bilangan dia mengikut bilangan rakaat imam. Mengikut saja aku sembahyang fardu zuhur mengikut bilangan rakaat imam. Kalau imam sembahyang 2, kita sembahyang 2, imam sembahyang 4, kita sembahyang 4. Cuma dalam jamak dan juga qasar ini, imam makmum tidak boleh kurang rakaatnya berbanding imam. Sama ada sama ataupun sama ataupun lebih. Dia tak boleh kurang. Kalau makmum sembahyang 4 rakaat, imam sembahyang qasar 2 rakaat, itu boleh. Sebab bilangan rakaat makmum lebih banyak daripada rakaat imam. Tapi selalunya kalau imam 2, makmum akan 2 sekali. Melainkan makmum dia tu staf di situ, orang yang kerja kat situ,
cleaner ke apa ke, dia jadi makmum, berimamkan kepada imam yang bermusafir, semayang qasar 2 rakaat. Dia semayang 4, lepas imam beri salam dia tambah lagi 2. Itu dibenarkan. Ataupun imam semayang 2, makmum semayang 2, itu juga, itu memang boleh lah. Yang tak bolehnya imam semayang 4, makmum semayang 2. Kita dah bincang pada siri yang pertama kedua dulu, mengikut 4 mazhab tak dibenarkan lah perkara ini, termasuk mazhab Syafi'i kita. Walaupun seseorang itu masuknya pada tahiyat akhir, imam semayang 4 rakaat, dia masuk tahiyat akhir, ala-ala tahiyat akhir niat 2 rakaat, tak boleh juga, dia kena niat semayang 4 rakaat seperti imam. Ataupun imam sedang rakaat yang kedua, tahiyat awal, dia pun tunggu, imam naik rakaat ketiga semayang zuhur, dia makmum yang masbuk niat qasar semayang tersebut, tetap tak boleh. Kena niat 4 rakaat bila imam semayang 4 rakaat. Itu antara beberapa hukum yang kita bincangkan sebelum inilah, syarat-syarat qasar dan juga jamak. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita lihat sikit mengenai dengan adab-adab bila kita dah belajar tentang hukum hakam mengenai jamak sebelum ini, jamak dan juga qasar, jamak taqdim ataupun jamak takhir. Di sana ada syaratnya, ada rukunnya yang kita bincangkan sebelum ini. Sekarang kita bincang kepada adab-adab ketika bermusafir. Bila mana seseorang itu nak bermusafir, sepatutnya dia memulakan dengan taubat terhadap perkara-perkara maksiat yang pernah lakukan. Kerana dalam perjalanan ni macam-macam boleh terjadi, boleh bawa kepada kematian, boleh bawa kepada maut. Semua itu boleh berlaku dalam perjalanan kita. Jadi sudah pasti bagi kita seorang manusia yang tak tahu apa yang akan berlaku, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala hutang-hutang kita, maka kita sepatutnya kena ada satu buku ataupun nota buku, diary kita hutang. Sekiranya orang berhutang dengan kita, kita berhutang dengan orang, semua kena tulis, dan bagi tahu kepada ahli keluarga sekiranya berlaku apa-apa, itulah rujuk kepada buku ini. Kemudian yang paling penting juga ketika mana seseorang itu bermusafir, kalau dia lelaki, suami tinggalkan nafkah untuk isteri dan juga anak-anak. Kemudian seorang anak yang nak bermusafir, sekiranya ibu dan ayahnya sudah tua ataupun uzur, mesti minta keredaan ataupun persetujuan daripada ibu dan ayahnya terlebih dahulu. Sekiranya ayahnya larang dia untuk bermusafir, maka tak boleh dia bermusafir. Begitu juga isteri yang nak bermusafir perlu izin daripada suami. Kemudian dalam adab-adab bermusafir juga kita lihat, pada zaman dahulu dimakruhkan seseorang itu memula perjalanan dia naik tunggangan yang jallalah. Jallalah ini adalah binatang memakan najis. Ya'kulul azirah, yang memakan najis. Mana kalau unta makan najis. Kalau lembu ataupun keldai ke yang makan najis, maka di sini hukumnya makruh seseorang menaiki tunggangan tersebut. Kerana hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada jallalah fil ibil, pada unta, an yarkab alaiha, yang mana seseorang akan menaiki unta. Dia naiki unta yang makan najis. Hukumnya makruh, Nabi larang. Itu bukan cerita makan ni. Ini cerita tentang untuk menunggang. Kalau makan memang tak dibenarkan lah. Dia kena kuarantin dulu haiwan tersebut, bersihkan dulu najis yang dia makan, sampai dia dah keluar, dia buang najis dia semua, kemudian bagi dedak yang baru, makanan yang baru, kuarantin beberapa hari, kemudian barulah dibenarkan untuk kita makan makanan tersebut. Itu dipanggil haiwan al-jallalah. Kemudian disunatkan seseorang nak mulakan perjalanan, dia kena pilih sahabat yang baik. Sebab apa pilih sahabat yang baik? Sekiranya dia tertinggal ataupun terlupa sesuatu, maka kawan dia akan nasihat dia. Sekiranya dia berlaku kesusahan, kawan dia akan bantu dia.
memilih sahabat yang baik dalam perjalanan adalah satu perkara yang dituntut. Kemudian disunatkan perjalanan ini adalah pada hari Khamis. Cuma taklah semesti hari Khamis. Kalau kita lihat dalam hadis, Nabi akan memulakan perjalanan hari Khamis. Tapi kita kalau tak ada apa, kalau diberi pilihan apa-apa hari, maka pilihlah hari Khamis. Tapi kalau dah hari Isnin tu ada hal, takkan nak tunggu sampai hari Khamis. Hari Isnin tu lah pergi. Cuma nak bagi tahu disunatkan perjalanan ini dimulakan pada hari Khamis. Fa in fatahu fa yaumul Isnain. Kalau terlepas pada hari Khamis, maka mulakan dengan hari Isnin. Sebab dua hari ini Nabi suka bermusafir. Wa an yakuna bakiran. Perjalanan tersebut kena awal pagi. Cuma perjalanan bila cuti, contoh Sabtu, Ahad, Isnin, orang keluar waktu awal pagi. Bila mana awal pagi, semua keluar awal pagi, jadi jam juga. Tapi memang itu satu tuntutan daripada Nabi, mulakan perjalanan pada awal pagi. Dalilnya Nabi keluar memulakan musafir pada hari Khamis ini hadis Ka'ab bin Malik. Nabi SAW kharaja fi ghazwati Tabuk. Nabi keluar dalam peperangan Tabuk. Daripada Madinah nak ke Tabuk tu jauh. Perjalanan dia ratusan kilometer yang jauh. Nabi mulakan perjalanan pada hari Khamis. Riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim, kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Nabi SAW suka apa? Suka keluar pada hari Khamis untuk memulakan perjalanan. Qallama kana Rasulullah SAW yakhruj illa yaumul khamis. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga menyatakan sedikit Nabi keluar, melainkan pada hari Khamis yang Nabi banyak keluar, iaitu banyak keluar bermusafir. Dalilnya Nabi keluar hari Isnin, anna Nabi SAW hajara min Makkah yaumal Isnin. Nabi SAW memulakan hijrah daripada Makkah ke Madinah adalah pada hari Isnin. Dan dalil yang kata Nabi SAW keluar pada awal pagi, iaitu hadis hadis Sakhar Al-Amiri. Sakhar Al-Amiri radhiyallahu taala anhu, dia bagi tahu Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkatilah umatku pada awal paginya. Sakhar Al-Amiri ni dia tak meriwayatkan apa-apa hadis, melainkan hadis ni je. Hadis ini saja yang dia riwayatkan. Maka Sakhar Al-Amiri ni dia gunakan hadis ni sebagai satu motivate kepada dia mulakan bisnes setiap hari awal pagi. Maka dia menjadi seorang yang sangat kaya atas perniagaan dia, sebab dia gunakan doa Nabi ini, iaitu keberkatan pada awal pagi. Sebab pada awal pagi ada keberkatan dia. Sebab tu orang-orang Cina semua dia berniaga awal pagi. Orang yang menoreh getah pun awal pagi. Cuma sekarang ni kalau di mall Cina pun sama juga, pukul 11 dia buka lah, sebab mall buka pukul 11, pukul 10. Wa kana idza ba'atha jaishan aw sariyatan ba'athahum fi awwalin nahar. Nabi SAW bila menghantar tentera, Nabi akan hantar awal pagi. Nabi tak hantar petang malam, tak. Nabi akan hantar awal-awal pagi. Kemudian antara adab safar juga, yustahabbu idza arada al-khuruj. Seseorang apabila nak keluar daripada rumah dia, disunatkan untuk dia semayang 2 rakaat. Semayang apa tu? Semayang inilah dipanggil solat sunat mutlak. Sajaku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Disunatkan bila dia nak keluar daripada rumah, 2 rakaat dia semayang. Rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun selepas al-Fatihah. Rakaat yang kedua selepas al-Fatihah qul huwallahu ahad. Ini semua adalah perkara yang dituntut lah. Daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, ma khallafa abdun ahlahu afdal min raka'atain yarka'ahuma indahum hina yuridu safaran. Tak ada benda, tidak ada seorang hamba yang dia tinggalkan kepada keluarga yang lebih afdal berbanding 2 rakaat yang dia semayang di sisi keluarga dia ketika mana dia nak keluar bermusafir. Kana Nabi SAW la yanzil manzilan illa wada'ahu bi raka'atain. Anas bin Malik kata Nabi SAW selalunya Nabi tidak tinggalkan rumah dia untuk bermusafir, melainkan Nabi akan solat dulu 2 rakaat.
Kemudian dalam bermusafir juga disunatkan dia mengucapkan kepada keluarga dia dengan ucapan, dia ucapkan ucapan kepada keluarga dia, jiran dia ataupun kawan-kawan dia, sahabat handai dia. Wa yaqulu kullu wahidin li sahibihi, dia ucapkan ucapan selamat tinggal, dan setiap orang akan mengucapkan kepada orang yang nak bermusafir tadi, astaudi'ukallah dinak wa amanatak wa khawatima amalik, iaitu semoga aku minta supaya Allah Ta'ala jaga kamu, jaga agama kamu, jaga amanah kamu, dan juga kesudahan kepada amalan kamu. Astaudi'ukallah dinak wa amanatak wa khawatima amalik, itu doa Nabi ajarlah. Tapi kalau tak kita doa perkara yang baik pun boleh. Semoga Allah Ta'ala memberkati perjalanan kamu, semoga Allah Ta'ala memberi keselamatan kepada kamu. Itu semua doa, apa-apa doa, tapi yang doa Nabi ajar ni adalah yang terbaik kerana datang daripada hadis Nabi. Sama macam semayang juga, bila kita semayang banyak doa kita boleh amal, ambil doa daripada hadis Nabi, itu lebih afdal lah berbanding doa-doa yang lain. Kemudian baru kita doa yang lain, utamakan doa yang ada dalam hadis Nabi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia kata dia berkata kepada seorang lelaki apabila dia nak bermusafir, dia berkata kepada seorang lelaki, dia kata datang sini, maka dia nak ucapkan ucapan selamat tinggal, seperti mana Nabi SAW ketika nak meninggalkan kami, Nabi memberi ucapan ini. Nabi kata astaudi'ukallah dinak wa amanatak wa khawatima amalik, seperti mana doa tadilah. Sebab apa? Abdullah bin Umar bila nak bermusafir, dia panggil seorang laki-laki dan dia ucapkan ucapan ini kerana Nabi SAW bila nak bermusafir, Nabi akan ucapkan ucapan ini. Kemudian disunatkan orang yang mana orang yang ditinggalkan, sama ada ayah dia, kaum kerabat dia, anak dia nak bermusafir, maka disunatkan untuk didoa kebaikan untuk orang yang nak bermusafir. Itu disunatkan. Dan juga disunatkan juga dia minta doa kepada orang yang nak bermusafir. Sebab doa orang musafir doa yang mustajab. Nanti kita akan baca hadis dia, tidak akan ditolak doa orang yang bermusafir. Sebab itu kita bila berhenti di R&R semayang, lepas semayang 2 rakaat Zuhur, 2 rakaat Asar, terus balik, wirid pun tak, doa pun tak. Sedangkan doa bermusafir doa yang mustajab. Doa ketika dalam perjalanan pun doa, ketika lepas semayang itu lagi dituntut doa, ketika dalam bermusafir. Kita lihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia kata istazantun nabi fil umrah, aku minta izin kepada Nabi untuk menunaikan umrah, fa azina, Nabi beri izin. Tapi Nabi pesan la tansana, jangan kamu lupa aku ya ukhay, wahai saudaraku, jangan kamu lupakan aku min du'aik, iaitu doa kamu, jangan kamu lupa doakan untuk aku. Faqala kalimatan ma yasurruni annali biha ad-dunya. Jadi ni nak bagi tahu Nabi SAW bila Sayyidina Umar nak pergi umrah, nak bermusafir, maka Nabi minta dia doakan untuk Nabi. Ini menunjukkan juga orang yang afdal, yang lebih baik, boleh minta orang yang kurang baik, yang levelnya rendah, untuk didoakan untuk kita. Sebab Nabi level lebih tinggi berbanding Umar, tapi Nabi minta supaya Sayyidina Umar Ibn Khattab doakan untuk Nabi. Kemudian disunatkan ketika bermusafir ini adalah, sebelum bermusafir disunatkan bersedekah sesuatu, pergi masjid ke, masuk tabung masjid, ataupun bantu, nampak orang minta sedekah ke orang miskin, bagi duit, kanak-kanak nak pergi sekolah bagi duit. Ini semua adalah disunatkan sebelum memulakan perjalanan. Sebab orang yang memulakan perjalanan, dia bersedekah, maka Allah Ta'ala beri keselamatan kepada dia. Sama juga orang yang dalam keadaan sakit, apa ubat kepada keadaan penawar kepada orang yang sedang sakit, memperbanyakkan sedekah. Sebab tidak dapat ditolak qada dan qadar Allah. Yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita hanya 2 amalan saja yang boleh untuk mengubah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu yang pertamanya sedekah dan yang kedua adalah doa.
Kemudian sunnah juga daripada sunnah juga yang datang hadis yang sahih daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW selalu membaca doa apabila Nabi keluar daripada rumah. Nabi baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu doa yang pendek lah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Kemudian baca doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Itu doa riwayat daripada Abu Daud. Doa ni panjang sikit lah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ayat itu, wahai Allah, aku berlindung kepada kamu daripada aku sesat dan aku disesatkan, daripada aku gelincir dan aku digelincirkan, ataupun aku zalim dan juga aku diperlakukan zalim, ataupun aku berlindung kepada kamu daripada kejahilan aku dan juga aku diperbodohkan. Jadi itu semua doa keluar daripada rumah. Ini doa yang warid yang datang daripada hadis Nabi SAW. Kemudian daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Anas kata Nabi SAW apabila Nabi nak keluar rumah, maka Nabi kata bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Tadi doa tadi panjang. Mungkin tuan-tuan nak amal dengan doa riwayat daripada Anas ini lebih pendek lah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Itu doa pendek. Maka siapa yang baca doa ini, maka dikatakan kepadanya kufita wa wuqita wa yunahha anhu syaitan. Maka diberi kecukupan kepada dia dan juga dipelihara dia daripada keburukan dan juga dijauhkan dia daripada syaitan. Kemudian bila seseorang itu sunnah juga seseorang itu keluar daripada rumah dia dan nak menaiki kenderaan, maka dia berkata bismillah. Apabila dia dah berada di atas kenderaan dia, kalau naik kereta dah berada duduk dalam kereta, pakai tali pinggang, maka pada ketika itu dia mengucapkan alhamdulillah. Summa ya'ti bitasbih wa zikir wa du'a allati sabata fil ahadis. Kemudian dia bacalah tasbih ke zikir doa yang ada dalam hadis. Banyaklah. Antaranya hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia kata Nabi SAW idza stawa ala ba'irih kharijan ila safarin. Nabi bila mana berada di atas tunggangan dia, dah duduk atas tunggangan dah, dah bersiap sedia dah untuk bergerak, berada di atas unta Nabi nak siap sedia untuk bergerak, maka Nabi akan bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi akan baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini semua, ini ayat Quran ni, surah Az-Zukhruf ayat 13 dan juga 14. Orang yang haid juga boleh baca, sebab dia doa walaupun dia ayat Quran, sebab dia adalah petikan ayat Quran tetapi dijadikan doa menaiki kenderaan. Kemudian baca doa Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birri wat taqwa wa minal amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ini semua doa-doa yang panjang lah. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh nak baca panjang sangat, dia sebenarnya ada buku dia. Kalau tuan-tuan tak boleh nak baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan dalam aplikasi handset tuan-tuan ada highlightkan di surah Az-Zukhruf ayat 13 dan juga 14. Naik kenderaan baca doa tu. Kemudian disunatkan an yurafiq fi safarihi jamaah, iaitu disunatkan ketika bermusafir jauh ni kena secara berjemaah, kena ada teman. Sebab hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Lau anna an-nas ya'lamun minal wahdah ma a'lamu ma sara rakiba bilailin wahdah." Kalaulah manusia itu tahu kemudaratan berjalan seorang ni, perjalanan seorang-seorang tidak berjemaah, seperti mana yang aku tahu, Nabi kata, kalau manusia tahu perjalanan seorang-seorang seperti mana aku tahu, maka manusia tidak akan berjalan seorang menaiki tunggangan kenderaan pada waktu malam berseorangan. Bila waktu malam ini kemudaratannya besar,
dan juga ujiannya besar. Sebab itu kita bila kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, kita minta berlindung dalam ayat ini, salah satunya kita berlindung daripada sihir, minta berlindung daripada kejahatan malam. Sebab malam ini manusia akan buat jahat malam, merompak, menyamun, membunuh, berzina, semua waktu malam. Jarang buat siang. Sebab itu kita minta berlindung daripada kejahatan malam. Sebab itu Nabi suruh baca 3 qul. 3 qul pada waktu siang, 3 qul pada waktu malam. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, Nabi dia bagi tahu, Nabi SAW bersabda, ar-raqib syaitanun war-raqibani syaitanan was-salasah raqibun. Orang yang menunggang seorang perjalanan jauh dia adalah syaitan. Kalau 2 orang adalah 2 syaitan. Maka 3 orang itu baru jemaah yang sebenar. Maksudnya syaitan di sini maksudnya adalah perjalanan tersebut dia terdedah kepada kemudaratan ataupun keburukan. Itu maksud syaitan. Jadi walaupun 2 orang, Nabi kata yang sempurnanya 3 orang baru selamat. 3 orang dalam perjalanan yang jauh, terutamanya pada waktu malam. Kemudian kita lihat antara adab yang adab musafir ini juga adalah yustahabbul as-sara fi akhiril lail, iaitu jalan memulakan perjalanan pada akhir malam. Akhir malam ni makna 1 jam 2 jam sebelum azan subuh. Memulakan akhir malam. Kerana hadis daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi SAW bersabda, alaikum bid-duljah fa innal arda tutwa bil lail. Hendaklah kamu mulakan perjalanan pada tengah-tengah malam, pada akhir malam, kerana bumi akan dilipat pada waktu malam. Orang yang berjalan pada waktu malam ni, perjalanan rasa singkat. Tapi tuan-tuan kena lihatlah, orang yang selalu yang pakai spek ni, perjalanan malam dia letih, mata dia agak lesu. Lesu perjalanan malam. Tapi waktu malam ni perjalanan dia macam singkat. Sebab apa? Kerana dalam hadis Nabi, fa innal arda tutwa bil lail, kerana bumi dilipat pada waktu malam. Dilipat mana perjalanan tu singkat. Imam Al-Baihaqi menyatakan yukrah as-sayr fi awwalil lail, dimakruhkan perjalanan pada awal malam. Awal malam ni maksud apa? Waktu maghrib. Waktu maghrib lah baru nak mulakan perjalanan jauh yang melebihi 2 marhalah. Imam Al-Baihaqi menyatakan makruh. Dari hadis daripada Jabir, daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata apa? La tursilu mawasyiakum wasibyanakum idza ghabati syamsu hatta tazhab fahmatul isya. Jangan kamu lepaskan haiwan ternakan kamu pada waktu maghrib. Haiwan-haiwan ternak, kambing, lembu semua masuk kandang waktu maghrib. Bukan kata haiwan ternak, kambing, bukan kata haiwan ternak, kanak-kanak pun Nabi kata jangan kamu lepaskan. Semua masuk dalam rumah waktu maghrib. Bila idza ghabati syamsu, bila matahari terbenam. Sebab waktu maghrib ni syaitan banyak. Hatta tazhab, sehinggalah fahmatul isya, sehinggalah sampai berlalunya kegelapan isya. Makna sampailah waktu yang gelap. Makna kalau dah malam betul, dah malam gelap, makna waktu isya, maka dah boleh, ataupun sebelum isya pun boleh. Pukul 8, 15 minit, 20 minit sebelum isya tu, itu dah gelap. Maka pada ketika itu dah boleh keluar dari rumah. Fa inna syaitan yantashiru idza ghabati syams. Kerana Nabi kata sesungguhnya syaitan akan berkeliaran apabila terbenamnya matahari, hatta tazhab fahmatul isya, sehinggalah gelap betul. Sampai gelap betul barulah syaitan tak berkeliaran dah. Riwayat Imam Muslim. Sebab itu dalam pada waktu maghrib ini Nabi suruh tutup tingkap, tutup pintu. Kita tutup juga pintu tingkap, sebab apa? Takut nyamuk masuk. Tapi itu arahan Nabi. Tutup tingkap, tutup pintu. Kemudian kalau ada minuman tutup, ada makanan tutup. Kalau ada minuman waktu maghrib tak ada tempat tutup, maka ambillah lidi ke pen ke apa-apa, batang sugi ke apa, maka bacalah bismillah, palangkan dia. Palang mana letak atas dia lah.
letak atas dia. Kalau cawan kalau tuan-tuan ada pen apa, letak baca bismillah, letak. Itu yang Nabi ajarlah. Kerana waktu maghrib kena tutup semua makanan dan juga minuman. Okey. Kemudian yang bagi an yasta'mil arifq wa husnul khulq ma'al ghulam. Dalam perjalanan juga antara adabnya adalah berlemah lembut dan juga muasyarat yang baik bersama dengan sama ada orang gaji kita, driver kita, siapa yang ada dalam perjalanan kita. Pelihara lidah kita daripada mencaci, daripada melaknat, sebab dalam perjalanan ni kita tahu macam-macam perbuatan manusia ketika pandu kereta ni. Jadi sudah pasti kadang-kadang mulut dengan menyumpah, dengan melaknat manusia. Jadi semua itu Nabi larang. Nabi kata berakhlaklah dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Terutama kita ni walaupun dia baik, adab akhlak kita ketika memandu di jalan raya tidak sama ketika akhlak kita bersama sahabat-sahabat di luar ketika makan. Sebab dalam perjalanan di atas jalan raya ni akhlak kita lain sikit. Sebab itu kita nak lihat seseorang itu baik ataupun tidak bermusafir dengan dia. Bermusafir dengan dia beberapa hari, maka kita tahu. Kalau kawan-kawan yang kita naik satu kenderaan dengan dia, maka dalam masa beberapa hari kita dah tahu macam mana perangai akhlak dia. Kemudian daripada Imran bin Husain, dia kata apa? Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarih wa mar'atun min al-ansar ala naqah fadajarat fala'anatha. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian safar Nabi, dan juga seorang perempuan Ansar berada di atas seekor unta, sedang menunggang seekor unta, maka dia marah unta tadi dan dia laknat unta tadi. Perempuan ni dia marah betul dengan unta tunggangan dia. Maka perkara tersebut Nabi dengar. Nabi kata khuzu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Nabi kata kamu ambil barang-barang kamu yang ada di atas unta ni dan kamu tinggalkan unta ni. Maka kerana unta ni telah dilaknat, kamu laknat dia. Sebab itu kenderaan kita jangan kita maki dia. Semakin kita maki, semakin menjadi-jadi dia. Sekejap tayarnya pancit, lepas tu pecah pula, lepas tu aircon rosak pula, kemudian macam-macam. Sebab itu bukan kata kita maki kenderaan kita, kita kata kita nak jual kenderaan ni, maka dia akan buat hal. Sebab dia pun tahu. Sebab tu bila Nabi dengar perempuan ni maki dia punya unta dia, maka Nabi kata barang-barang atas unta kamu ambil, kamu tinggalkan unta ni. Sebab unta tak sesuai untuk kamu, sebab kamu dah maki dia. Bila kamu naik juga, maka akan datanglah ujian demi ujian yang akan melanda kehidupan kamu. Kemudian disunatkan bagi orang yang bermusafir ini, disunatkan apa? Disunatkan bagi orang yang bermusafir dia bertakbir. Takbir apa? Takbir ketika naik bukit. Perjalanan yang naik disunatkan takbir Allahu Akbar. Dan juga bertasbih subhanallah bila perjalanan turun bukit. Turun bukit dia disunatkan untuk bertasbih. Cuma dimakruhkanlah kita angkat suara. Nak naik bukit, terutama naik bas. Naik bukit Allahu Akbar, kuat-kuat takbir, terkejut orang dalam bas tu. Hukumnya makruh. Begitu juga ketika turun bukit, subhanallah. Ini semua berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah dia kata kunna idza sa'adna kabbarna. Kami bila menaiki, sedang menunggang kenderaan, bila kami naik bukit, maka kami akan bertakbir. Wa idza nazalna sabbahna. Bila mana kami turun di bukit, perjalanan yang turun bukit, maka kami akan bertasbih subhanallah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kemudian disunatkan seseorang itu bila mana dia berdoa dalam safar dia,
fi katsiri minal awqat, pada banyak daripada waktu-waktu safar. Dalam kenderaan kita boleh doa, di RNR kita berhenti semayang kita doa, semua kita banyak berdoa kerana li'anna da'watahu mustajabah, kerana doa ketika safar ini adalah doa yang mustajab. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, salasu da'awatin mustajabatin, 3 doa yang mustajab, la syakka fihinna, yang tidak ada keraguan lagi pada 3 doa tersebut. Pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, doa ni mustajab. Dan juga yang kedua adalah da'watul musafir, doa orang yang bermusafir, itu juga doa yang mustajab. Dan yang ketiganya adalah da'watul walid alal walad, doa ibu dan ayah kepada anak dia, itulah doa yang mustajab. Kemudian disunat juga an yaqula idza nazala manzilan, seseorang yang mana singgah satu tempat, ma rawathu Khawlah binti Hakim, Khawlah binti Hakim meriwayatkan, bila singgah satu tempat, maka dia kata, aku dengar Nabi SAW membaca doa, Nabi SAW bersabda, man nazala manzilan, siapa singgah satu tempat, summa qala, kemudian dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dia baca doa ini, maka tidak akan kemudaratan tidak akan datang kepadanya, tidak akan datang keburukan kepadanya, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sehinggalah dia berangkat dari tempat tersebut. Nah, kalau kita sewa homestay ke hotel ke, maka kita tak tahu sebelum ni siapa yang menghuni tempat tu, ataupun tempat tu tak pernah berpenghuni beberapa tahun. Hotel tu ada orang sewa, cuma bilik yang kita sewa tu tak berpenghuni lama dah. Jadi kita bacalah doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi ajar kita singgah satu tempat, baca doa ni, sehinggalah kamu berangkat, kamu tinggalkan tempat tadi, kemudaratan tidak akan menimpa kamu. Sebab orang tua dulu bila masuk hutan, dia ada baca-bacaan dia, takut harimau lah, takut ular lah, apa, dia ada bacaan-bacaan dia. Sebenarnya bacaan Nabi ajar, bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Orang tua masuk hutan, tebang pokok, mereka ada baca ayat-ayat semua tu. Tapi sebenarnya yang terbaik adalah yang Nabi ajar kepada kita, baca zikir ni. Sebenarnya zikir ni juga adalah zikir pagi dan petang. Nabi suruh baca 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali malam. Tak salah saya Imam Al-Qurtubi, dia memang baca zikir ni pada satu kali, tiba-tiba kala jengking sengat dia. Rupa-rupanya sebab hari tersebut dia lupa untuk baca zikir ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan dimakruhkan apa, an-nuzul, seseorang itu turun ataupun berhenti di tengah-tengah jalan. Sama juga bila kita nak beriktikaf masjid, bila kita nak semayang pun tak boleh semayang tengah-tengah jalan. Sama bila kita nak tidur di surau, contohnya nak beriktikaf surau, tak boleh kita tengah-tengah jalan, ambil bahagian tepi lah tidur. Sama juga sembahyang tempat punya banyak sembahyang, dia pilih tempat yang belakang dekat dengan pintu. Jadi jangan pilih di tempat di tengah-tengah jalan. Tak kira lah tidur ke apa ke, makan ke, jangan pilih di tempat tengah jalan. Pilih di tepi-tepi. Itu juga sunnah lah. Bila mana berlaku kemalangan contoh, maka berhentikan kereta di tepi jalan, bukan di tengah-tengah jalan tu. Kita nak settlekan semua di tengah-tengah jalan, jadi ganggu orang. Berhenti tepi jalan, maka kita settlekan apa yang patut. Semua uruskan di tepi jalan supaya tidak memberi gangguan kepada orang lain. Dan disunatkan bagi orang yang bermusafir ini, kalau dia secara berjemaah, maka tidak boleh untuk dia berpecah-pecah daripada jemaah tersebut.
Sebab ini satu sunnah. Sebab serigala pun dia akan membaham kambing yang terpisah daripada jemaah dia. Kemudian sunnah pada tidur ketika bermusafir. Tidur tuan-tuan kena tahu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa'arasa bilailin ittaja'a ala yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bermusafir, Nabi mengantuk pada waktu malam, Nabi akan baring. Nabi akan baring di sebelah mana? Di lambung kanan. Wa idza arasa qubaila subhi. Apabila sebelum nak azan subuh, Nabi mengantuk sangat. Nabi tak tidur baring lah. Nabi akan pacakkan lengan ni, Nabi akan letak kepala di atas tapak tangan Nabi tidur. Sebab tidur macam ni, dia tak dalam tempoh yang lama. Kalau baring, alamatnya pukul 8 baru bangun sembahyang subuh. Sebab apa? Tidur sebelum sejam ataupun sejam 2 jam sebelum sejam setengah jam sebelum azan subuh. Sama juga kita kalau tengok apa World Cup ni, mengantuk sangat, lagi setengah jam nak azan subuh ataupun sejam, tunggu duduk tidur macam ni, baring. Tidur duduk lah. Kalau tidur baring selalunya sambung terus sampai pukul 7, pukul 8 lah. Dan disunatkan juga bagi orang yang bermusafir untuk dia sempurnakan hajat-hajat dia, an yu'ajjila ruju' ila ahli. Sempurnakan hajat dia, kemudian bersegera untuk pulang kepada keluarga dia. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Safar ini satu kecebisan daripada azab, daripada kesusahan. Yamna'u ahadakum, yang melarang salah seorang daripada kamu ta'amahu wa syarabahu, untuk makan, untuk minum. Fa idza qada ahadukum nahmatahu, apabila seseorang itu dah selesai pada hajat dia dalam perjalanan, fal yu'ajjil ila ahlih, maka bersegeralah pulang ke rumah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi di sini nak bagi tahu, dalam musafir yang jauh, maka selesaikan urusan yang penting, selesaikan semua urusan. Bila dah selesai segala urusan, maka bersegera untuk pulang. Jangan pergi melencong ke A, melencong ke B, tempat C, maka lambat pulang. Asalnya urusan dah selesai. Sebab bermusafir ini adalah satu kesusahan lah. Jadi kita nak elak daripada banyak kesusahan. Maka Nabi sunnah juga bersegera untuk pulang ke rumah bila dah selesai daripada urusan. Kemudian kita lihat, idza qadima ahadukum, apabila seseorang itu telah pulang daripada safar dia, fal yahdi ila ahli wal yatarfuhum walau kana hijarah, maka hendaklah dia fal yahdi ila ahli, belilah hadiah kepada kaum keluarga dia, ataupun kaum kerabat dia, saudara mara dia. Itu perkara yang dituntutlah. Belikan hadiah. Macam balik daripada umrah, balik daripada Mekah, balik daripada mana-mana, balik daripada negara China ke, daripada Hong Kong ke, mana ke, belilah walau apa-apa sagu hati. Dalam hadis kata walau kanat hijarah, walaupun benda tadi batu je, batu saja, tapi batu yang berbentuk hiasan lah. Walaupun batu saja, belilah hadiah, walaupun sekecil-kecil hadiah. Kemudian sunnah juga ketika balik daripada safar. Hadis daripada Ibnu Umar, Nabi SAW kana idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umratin, Nabi bila pulang daripada peperangan, sama ada haji ataupun haji ataupun umrah, maka Nabi akan bertakbir, yukabbir ala kulli syarafin min al-ard salasat takbirat. Nabi akan bertakbir pada tempat yang tinggi, ke dalam perjalanan. Nabi akan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian Nabi akan baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian sambung sikit lagi, ayibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Ini semua doa. Sebenarnya dalam kehidupan kita penuh dengan doa. Perjalanan pergi, perjalanan balik, semua dengan doa. Kemudian dimakruhkan seseorang itu ketuk pintu rumah dia tanpa sebarang keuzuran bila dia balik waktu malam.
Sebab balik waktu malam ni Nabi ajar kepada kita, jangan kamu pulang pada waktu malam secara tiba-tiba. Itu hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab kemungkinan lah kita balik, isteri kita belum bersiap, rumah pun masih belum bersiap lagi, bersepah sana sini, maka sudah pasti bila kita nak balik, kita kena bagi tahulah. Zaman sekarang ada phone, kita call, kita kata kita akan sampai mungkin lepas maghrib atau lepas asar. Maka dia akan kemas rumah bagi elok semualah, supaya kita dah letih. Bila balik rumah dalam keadaan serabut semua, kita akan menimbulkan kemarahan. Kemudian sunnah sikit lagi. Kemudian sunnah juga, apabila dia sampai satu tempat, apa yang dia buat? Dia mulakan, bila dah sampai rumah dia mulakan sebelum masuk ke dalam rumah, dia singgah ke masjid dulu yang berhampiran dengan rumah dia, kemudian dia semayang 2 rakaat. Ini Nabi ajar nak mulakan perjalanan semayang, dah sampai rumah, bukan balik rumah terus, singgah ke surau ataupun masjid berhampiran, maka solat sunat 2 rakaat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Semua ini mungkin sekadar teori, tapi dari segi praktikal yang mungkin kita jarang amalkan lah. Tapi ini adalah sunnah Nabi SAW. La yusalli ar-rawatib fi safar wa huwa mazhab Ibnu Umar. Nabi tak semayang solat sunat rawatib dalam safar. Ini pendapat Ibnu Umar. Berbeza dengan pendapat majoriti di kalangan ulama. Sebab Ibnu Umar kata apa? Dia kata dalam satu hadis, dia kata sahibatu Ibnu Umar fi tariqi Makkah. Ibnu Umar pernah dalam perjalanan ke Mekah, fasallana zuhra, dia sembahyang menjadi imam kepada kami sembahyang zuhur, dia sembahyang 2 rakaat. Itu saja. Kemudian terus dia bergerak. Bila ditanya kepada Sayyidina Umar jawab apa? Sayyidina Umar kata, ada orang tanya kepada Ibnu Umar, "Lau kunta musabbihan atmamtu salati ya Ibnu Ukhay." Apabila kamu nak semayang, maka sempurnakan semayang kamu 4 rakaat. Maka dia kata apa? Inni sahibatu Rasulullah, aku bersama dengan Nabi dalam perjalanan. Nabi tak tambah lebih daripada 2 rakaat sampai Nabi wafat. Aku bersama dengan Abu Bakar juga ketika bermusafir, Nabi tak tambah lebih daripada 2 rakaat. Aku bermusafir dengan Sayyidina Umar juga, Sayyidina Umar juga tak tambah lebih daripada 2 rakaat sampai Sayyidina Umar wafat. Aku bersama dengan Sayyidina Osman juga, khalifah bersama Nabi pun aku musafir, bersama khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga, semua aku bermusafir, mereka tak tambah solat lebih daripada 2 rakaat sehingga Allah Ta'ala wafatkan mereka. Jadi sebab itu dia berpandangan sembahyang adalah 2 rakaat dan tidak ada sembahyang solat sunat rawatib. Berbeza dengan majoriti di kalangan ulama. Mungkin kita tak sempat bacalah. Pada malam ni ada beberapa dalil yang menunjukkan Nabi sembahyang solat sunat rawatib juga dan lebih daripada 2 rakaat. Cukup sekadar itu dulu pengajian kita pada malam ni lah. Ada apa-apa soalan mengenai dengan adab ataupun etika ketika bermusafir? Sebab dalam Islam ini bukan sekadar bermusafir, Nabi ajar kita ketika nak masuk toilet pun Nabi ajar, macam mana duduk ketika buang air. Sampai begitu sekali Islam ajar kepada kita supaya setiap perjalanan ataupun tingkah laku kita, attitude kita yang kita buat mendapat keredaan dan juga pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar tu dulu. Mudah-mudahan saya sebut pasal kita nak musafir, sebaik-baiknya hari Khamis. Dan bila kita musafir ada berbagai macam perbincangan yang kata tentang kita boleh, kalau Jumaat tu kita boleh skip, boleh apa? Tinggalkan sampai Jumaat. Jumaat kan? Tetapi mesti bermula sebelum subuh kan? Mungkin kita boleh urai sikit. Dia perjalanan yang sunnahnya, kita kata sunnah sebab Nabi memang suka bermusafir pada hari Khamis. Dan banyak riwayat yang kita bacakan tadi, Nabi mulakan, Nabi ketika dalam peperangan Tabuk pun Nabi akan bermusafir pada hari Khamis. Dan banyaklah musafir Nabi hari Khamis. Hari-hari yang lain tu hari yang lain tu ada, tapi tak sebanyak seperti hari Khamis.
Kemudian hari yang kedua yang Nabi suka musafir adalah hari apa? Isnin. Hari Khamis dan juga Isnin yang Nabi suka bermusafir. Hari Jumaat ini ada musafir pada hari Jumaat, ada ketikanya makruh, ada ketikanya apa? Haram. Haram bermusafir pada hari Jumaat ni bila mana dekat nak sembahyang Jumaat. Dia bermusafir jauh. Azan Zuhur pukul 1:05, dia bermusafir pukul 12. Nak pergi tempat jauh, Melaka ke Johor, tapi sejam dua sebelum tu baru nak bermusafir. Hukumnya apa? Haram. Melainkan kalau dia yakin sempat untuk sembahyang singgah di mana-mana tempat untuk melaksanakan solat Jumaat. Tapi perjalanan pada hari Jumaat itu sendiri makruh. Kalau dia nak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i kita lah untuk tinggalkan sembahyang Jumaat, boleh buat sembahyang Zuhur sekiranya perjalanan dia itu adalah dimulakan sebelum daripada azan subuh. Makna dia melepasi sempadan. Kalau kita ni keluar daripada tol tu, dah sampai tol, dah melepasi tol sebelum azan subuh, maka bolehlah untuk dia tinggalkan sembahyang Jumaat. Walaupun ada peluang nak sembahyang Jumaat, tapi dibenarkan, kelonggaran diberikan kepada dia untuk tinggalkan sembahyang Jumaat. Melainkan kalau ada situasi yang mendesak dia, mungkin ayah dia meninggal ke mak dia meninggal, dia dapat berita pukul 12 tengah hari, maka kena bersiap-siap segeralah, maka itu tidak menjadi masalah lah. Sebab berita secara tiba-tiba, dia pun bergerak pada hari Jumaat pukul 12 suku, azan pukul 1, tak apa. Sebab dia nak bergerak, nak sampai sesegera yang mungkin. Soalan saya itu mungkin berkaitan dengan kita jamak ataupun jamak. Kita tak buat solat Jumaat. Kalau kita nak buat jamak, boleh buat sembahyang Jumaat. Kita niatlah sembahyang Jumaat, sajaku solat fardu Jumaat 2 rakaat makmum dijamakkan dengan sembahyang apa? Asar. Boleh. Kalau rasa panjang sangat, niat macam biasa, sajaku solat fardu Jumaat 2 rakaat makmum. Lepas daripada tu kita niat, aku nak buat jamak ni jamak takdim. Nak jamakkan solat Jumaat ni dengan solat apa? Asar. Kita niat lepas tu, lepas takbiratul ihram. Takut takbiratul ihram tu panjang sangat kita nak niat, maka lepas daripada takbiratul ihram kita niat nak buat sembahyang Jumaat ni jamak takdim. Lepas imam beri salam, terus bangunlah, jangan wirid sekali dengan imam, terus bangun solat asar 2 rakaat. Itu kalau kita nak buat jamak lah. Kalau tak nak buat jamak pun tak apa. Cuma sembahyang Jumaat tu wajib tau. Dalam mazhab Syafi'i kita wajib kalau kita tak melepasi sempadan kawasan kita sebelum daripada azan subuh. Kalau kita keluar lepas subuh, maka wajib sembahyang Jumaat. Kalau keluar selepas dari sebelum azan subuh, maka dibenarkan untuk kita tinggalkan sembahyang Jumaat. Kita boleh buat jamak pun kita boleh buat, qasar kita boleh buat. Cuma perbincangan mengenai solat Jumaat tu dibenarkan ataupun tidak, dibenarkan untuk tinggal ataupun tidak. Boleh. Tapi sembahyang Jumaat tu bolehlah untuk kita jamakkan dengan asar. Tapi jangan pula kita buat jamak takhir untuk sembahyang Jumaat. Tak adalah. Sembahyang Jumaat hanya boleh jamak takdim je. Kalau jamak takhir boleh, dia akan jadi asar dan zuhur. Tapi itu dengan syaratlah bila mana kita keluar daripada rumah sebelum daripada azan subuh. Tak, dia kalau kita tahu 12.30 lagi setengah kita bila berjalan lah pergi ke mana tempat kan, Jumaat tu jalan kita nak sebab yelah, betul lah. Tak, dia kalau contoh macam saya bagi tahu sebelum ni lah, kalau kita bergerak pada hari kita pergi ke Kedah pada hari Khamis, hari Khamis, kita akan pulang ke Kuala Lumpur pada hari apa? Isnin. Jadi Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi Jumaat tu adakah wajib ataupun tidak? Tidak wajib kita buat Jumaat. Sebab kita masih dalam musafir. Walaupun kita sampai hari Khamis, sebab kita bukan orang yang bermukim, kita akan pulang hari Isnin, maka dibenarkan untuk kita tinggal Jumaat lah. Tapi kalau sembahyang Jumaat tu lebih baik lah.
Okey, semoga Allah Taala beri kefahaman kepada kita, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.